Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penerbit bersama Hadi Syarudin, saya pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung kuliah tafsir Menusi ayat 74 bulan surah Taha, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka. Sungguhnya barang siapa datang kepada Rabbnya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahannam. Dia tidak mati, iaitu terus merasakan azab dalamnya, dan tidak pula hidup untuk bertaubat kepada Allah SWT. Tapi barang siapa yang datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebaikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh darjat yang tinggi, iaitulah syurga-syurga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan hati, bagi mereka yang menyucikan diri. Tuan-tuan, nampak dari konteks ayat ini bahawa termasuk bahagian selengkapnya dari nasihat yang diberikan oleh para ahli sihir kepada Fir'aun. Nampaknya memanglah ada pandangan pertama mengatakan ia merupakan ta'kid, ia merupakan penjelasan daripada Allah SWT. Tapi pandangan kedua mengatakan ia hujah yang dikemukakan dengan beraninya oleh ahli sihir selepas yakin mereka akan mati sebagai syahid. Jadi mereka memperingatkan Fir'aun terhadap murka dan juga kesaan Allah SWT yang kekal abadi. Mereka mendorong Fir'aun supaya memohon kepada Allah pengampunan. Dan di sini digunakan ayat innahu may ya'ti rabbahu mujrima. Tuan-tuan, perkataan mujrim ini perkataan yang cukup menakutkan bagi mereka yang faham. Siapa yang datang dengan bau dosa yang besar, seolah telah memisahkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana perkataan ini terlihat dalam kamus-kamus, sebagai contohnya boleh tuan-tuan lihat dalam kamus Al-Farid. Kalau kamus bahasa Arab yang lengkap dengan mufradat al-fazil Quran, perkataan jurmun ini merujuk kepada buah yang dipetik pokoknya. Maknanya seorang melakukan dosa, seorang yang mujrim, dia telah memisahkan dirinya daripada Allah SWT. Kesan daripada jauh daripada Allah SWT ni menyebabkan hidupnya sudah tidak tenteram lagi. Dia sudah tidak berada dalam hidupnya. Tidak ada satu yang dapat memberi ketenangan kepada hatinya. Orang yang mencuri sebagai contoh, orang yang hidup menindas orang lain, orang yang hidup mencuri, orang yang hidup berzina, orang yang hidup makan riba, hidupnya makin hari makin sempit, dunia yang luas menjadi tertekan baginya. Dia tidak akan menjadi aman dulu dalam dunia yang dia hidup, tuan-tuan. Itu perkataan mujrim. Dia nak pergi sembahyang pun ada perasaan malu dalam dirinya, sehingga ada setengah mereka ni nak melakukan ketaatan pun kerana hati sudah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tiada lagi ikatan sama sekali dengan Allah, maka dia merasakan malu nak pergi sembahyang Jumaat. Lantas dia pergi menghabiskan masa mengecat rumah tengah hari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lihat, inilah perkataan jurm, jarimah. Tuan-tuan yang hati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi apa yang sedang kita bincangkan di sini, ahli-ahli sihir berkata dengan penuh keyakinan kepada Fir'aun, dengan penuh berani. Kalau sebelum ni sebenarnya takut, nampaknya iman menjadikan mereka berani, tuan-tuan. Iman menyebabkan seorang itu jadi berani. Jadi mereka sekarang yakin akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam umur yang berbaki itu, yang tersisa, yang tinggal sikit itu, diingatkan Fir'aun. Orang yang mati dalam neraka Jahannam besok mereka tidak mati, diseksa dalam neraka Jahannam dia tidak mati. Fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Fa inna lahu jahannam. Kalau kita belajar bahasa Arab, lahu di sini memang huruf jar.
fa inna lahu jahannam. Ini sudut bahasa Arab. Khabar muqaddam, lahu jahannam, jahannama lahu. Tapi di sini jahannamu lahu asalnya, tapi fa inna jahannama isim inna mansub lah. Ini dari sudut bahasa Arab kita belajar. Tapi lahu yang dimaksudkan di sini adalah merujuk kepada tuan-tuan yang boleh kata lahu lam untuk merujuk kepada istihqaq. Istihqaq maknanya jahanam itu hanya milik mereka sahaja. Orang yang hidupnya mujrim, maka neraka jahanam tu menanti-nanti ketibaannya ke sana nanti. Sebab tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kalau kita perhatikan surah Fatir pula ayat 36, la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur. Mereka tidak binasakan hingga mereka mati dan tidak boleh ringankan daripada azabnya. Demikianlah kami balas setiap orang yang sangat kafir. Dulu kita pernah bincang dengan surah Al-A'la, wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang celaka itu orang kafir. Ini akan menjauhi peringatan, itulah orang yang akan masuki api yang besar. Alladhi yasla an-nar al-kubra. Selanjutnya dia kat sana nanti tidak mati dan tidak boleh hidup. Kenapa tuan-tuan? Kerana seperti yang dijelaskan oleh para ulama hadis daripada hadis-hadis, mereka yang diumbankan ke neraka itu kulit mereka dibesarkan, tubuh mereka dibesarkan, dan kerana lebih dibesarkan, lebih banyak anggota yang akan merasai kesiksaan, penyakit, sakitnya neraka itu membakarnya tuan-tuan. Orang kurus dengan orang gemuk sebagai contohnya. Orang yang gemuk tentulah lebih sakit berbanding orang kurus, kerana orang gemuk lebih banyak dagingnya. Maka begitulah manusia di akhirat kelak akan dibesarkan kepada saiz Nabi Adam yang awal dahulu. Maka mereka akan menyiksa dalam keadaan tidak mati dan tidak boleh hidup. Itu sebab kalau kita perhatikan surah Az-Zukhruf ayat 77, wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Ahli neraka ni akan berseru kepada malaikat, wahai malaikat Malik, biarlah Tuhan kamu matikan saja kami ni, teruk kami kena seksa. Malaikat Malik akan menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal dalam neraka ini, kamu tidak akan mati. La yamutu fiha wa la yahya. Kamu tidak mati dan tidak hidup, berada dalam keadaan terombang-ambing seperti itu. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, lebih jelas lagi kalau kita perhatikan dalam sahih tafsir Ibn Katsir sebagai contohnya, satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Nabi pernah bersabda, amma ahlun nar alladzina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun walakin nasun tusibuhum an-nar bi dhunubihim fayumituhum imatatan hatta idza saru fahman udhina lahu fi syafa'ah faji'a bihim dhabair فبثوا على أنهار الجنة فيقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في جميل السيل، تكون في حميل سيل. قال فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. Ada penghuni neraka itu orang yang menghuninya, sungguhnya mereka tidak mati dalamnya, tidak boleh hidup. Tapi sebahagian mereka ada orang-orang yang terkena api lantaran dosa-dosa mereka lakukan di dunia dahulu. Ni orang beriman. Bila keadaan mereka telah menjadi seperti arang, lalu diizinkan keluar neraka dengan syafaat, mereka dibawa pergi secara berkelompok, dhabair. Lantas mereka pun masuk ke dalam sungai-sungai syurga. Kemudian dikatakan oleh penghuni syurga, siramlah mereka dengan air sungai. Lalu orang yang kelihatan seperti arang hangus dibakar ini tumbuh semula seperti benih yang tumbuh di tanah bekas terkena banjir. Iaitulah badan mereka kembali semula kepada keadaan asal dengan cepat. Di antara mereka ada yang mengatakan seakan-akan Rasulullah SAW saat itu berada di daerah pedalaman. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, di sini disifatkan ahli neraka ni keadaan mereka amatlah teruk sekali. Ada di kalangan ahli neraka ni orang-orang beriman, tapi kerana dosa-dosa besar mereka lakukan, mereka layak dihukum terlebih dahulu sebelum mendapat syafaat, sebelum diberikan kebebasan daripada neraka untuk masuk syurga. Tapi keadaan mereka, Masya Allah, hanya Allah yang tahu. Hangus terbakar seperti arang keadaan mereka. Seterusnya dalam ayat yang disebut lagi oleh Allah SWT di atas lisan ahli sir ini, wa may ya'ti mu'minan qad amila salihati fa ulaika lahum darajatul ula. Siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan beriman, dia telah mengerjakan kebaikan. Maksudnya mereka yang menghadap Allah SWT pada hari pembalasan nanti dalam keadaan hatinya ikhlas, hatinya tauhid yang benar, akidah yang benar.
Faulaika lahum darajatun ula, mereka itulah orang yang akan mendapat darjat yang tinggi. Itulah syurga yang memiliki tingkat-tingkat yang tinggi, bilik-bilik yang aman, tempat-tempat yang hebat. Imam Ahmad meriwayatkan di sini pula tuan-tuan, dalam satu hadis dari Ubadah bin As-Samit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar Nabi bersabda, al-jannatu mi'atu darajatin ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ard wal firdausu 'alaha darajatan wa minha takhruju al-anharu al-arba'ah wal arsyu fawqaha wa idza sa'altumullaha fas'alu al-firdaus. Syurga tu ada 100 tingkat tuan-tuan. Antara setiap 2 tingkat jaraknya seperti langit dan bumi. Masya Allah, bayangkanlah tuan-tuan, kita pergi sebuah rumah, kita rasa luas dah. Kita pergi ke tempat-tempat orang yang mewah, kita dapati Masya Allah luasnya rumah kamu. Pergi pula ke istana, Masya Allah lebih luas. Bayangkan tuan-tuan, kalau manusia boleh bina seluas itu, akal, logik tidak akan mampu menolak adanya satu yang sangat luas seperti luasnya syurga yang Allah peruntukkan ini. Maka rebutlah tuan-tuan, jadi antara 2 tingkat syurga ni seperti langit dan bumi. Firdaus adalah syurga yang paling tinggi. Dari situ terbitlah 4 sungai. Sungai susunya, sungai araknya, sungai madunya, dan sungai yang bersihnya, sungai yang apa yang dipanggil sebagai mak gair asin, sungai yang apa kita boleh sebut air jernihnya, air mineralnya. Dan arash, singgasana Allah SWT berada di atas. Jika kamu mohon pada Allah, maka mohonlah syurga Firdaus. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Tirmizi. Lagi tuan-tuan, penjelasan tentang syurga yang Allah sediakan ni seperti riwayat Bukhari dan Muslim. Inna ahla illiyina la tarawna min fawqihim kama yatara'awna al-kawkab al-ghabir fi ufuq as-sama' litafadul ma bainahum. Qalu ya Rasulullah tilka manazil al-anbiya. Qal bala walladhi nafsi biyadi rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin. Sungguhnya penghuni Iliyin, iaitu syurga, benar-benar dapat melihat siapa yang ada di atas mereka sebagaimana kamu melihat bintang yang melintas di ufuk langit. Lantaran adanya perbezaan keutamaan kedudukan di antara mereka. Mereka berkata, wahai Rasulullah, itukah tempat-tempat para nabi? Baginda menjawab, tentu, tapi selain para nabi pun boleh masuk ke dalamnya. Demi yang jiwaku ada di tangannya, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Dalam hadis yang lain tuan-tuan, Nabi menyebut sungguhnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu benar-benar termasuk di antara mereka, dan keduanya merasai kenikmatan. Lihat. Jadi Allah gambarkan di sini lagi kata-kata al-sir ni dalam pandangan kedua. Pandangan pertama kita dah jelaskan, dia merupakan firman Allah SWT. Kerana pandangan kedua mengatakan ia adalah penjelasan ahli sihir yang berani. Itulah tuan-tuan, kita beriman kepada Allah SWT dengan penuh ikhlas, tawaduk, khusyuknya, mohon kepadanya bimbingan selalu. Allah akan beri ilham bagi kita tuan-tuan untuk berkata perkara yang benar. Amat penting kita jadi pemimpin untuk berkata perkara yang benar, dan kata-kata kita menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Saya nak bawakan kepada kisah ini pada tuan-tuan, kisah tentang Imam Ali karamallahu wajhah. Sahabat yang hebat ini, yang ilmunya cukup dipuji oleh Nabi sendiri dan para sahabat. Sebagai contoh, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, aku berlindung kepada Allah dari kehidupan dalam satu golongan manusia yang tidak ada orang seperti Ali dalamnya. Ini kata-kata siapa tuan-tuan? Kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu memuji Sayyidina Ali. Ini juga menampakkan tawaduknya Sayyidina Umar sebenarnya. Bukanlah kata-kata Sayyidina Umar itu menampakkan artinya Sayyidina Umar ni jahil, Sayyidina Ali itu alim sangat, seperti yang difahami oleh setengah golongan Rawafid Syiah. Jangan buruk sangkalah kepada para sahabat tuan-tuan. Tak guna amalan tuan-tuan ni buruk sangka dengan para sahabat, tahu. Dalam satu riwayat, Imam Ahmad menceritakan dalam manaqib Sayyidina Ali bahawa Nabi telah mengutus Sayyidina Ali pergi ke Yaman. Jadi sana ada 4 orang yang jatuh dalam sebuah lubang. Dalam tu ada singa. Orang pertama jatuh, dia sempat berayut pada kawan yang kedua. Yang kedua pula jatuh, dia sempat tarik kawan yang ketiga. Yang ketiga jatuh, dia tarik tangan yang keempat. Yang keempat tidak menarik tangan sesiapa, jatuhlah 4-4 menjadi korban sang singa dalam liang lubang tersebut. Mati keempat-empatnya tuan-tuan. Maka pewaris-pewaris mula bersisir dan hampir-hampir berkelahi tentang kes tersebut.
Sayyidina Ali berkata, nanti aku akan tetapkan hukuman. Sayyidina Ali diutuskan sebagai hakim. Hakim ni Nabi jauh dekat utara sana, kat Madinah. Tak ada kemudahan nak menghubungi tuan-tuan, macam telefon ke apa, tak ada. Sayyidina Ali kena buat keputusan. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, nanti aku akan beri keputusannya. Kata Sayyidina Ali pun mengatakan, ketika nak dibayar diat ni maknanya adalah ganjaran, balasan, apa kita nak panggil, tebusan ke, bayaran balik ke, macam ada takaful ke, bakal seperti itulah. Dalam Islam ada diat, diyah. Panggil diat lah tuan-tuan, diat sama tu spelling, bunyi pronunciation yang lain. Sekarang Sayyidina Ali karamallahu wajhah telah mengumpulkan kabilah-kabilah yang 4 ini, orang Arab dari kabilah masing-masing. Sayyidina Ali telah buat keputusan, lelaki pertama hanya dapat 1/4 diah. Yang kedua, yang menarik kawannya 3 orang, menarik kawannya 2 orang lagi tu, mendapat 1/3. Yang ketiga, menarik kawannya 1 orang lagi jatuh dan tas dimakan oleh singa dalam lubang tersebut, dapat setengah saja. Dan yang tak tarik sesiapa tu dapat diah yang sempurna. Diah ni adalah satu anugerah diberikan kepada orang yang mati kerana pembunuhan seperti inilah tuan-tuan. Mohon tak sengaja ke bayaran baliknya 100 ekor unta. Tu diat yang sempurna. Jadi kalau dapat 1/4, 25 lah. 1/3 berapa? 1/2 berapa? Dan penuh dapat berapa? Lalu kabilah-kabilah ni tak berpuas hati. Mereka kata, kami tak puas hati dengan keputusanmu wahai Ali. Akhirnya mereka mendapat peluang bertemu dengan Nabi SAW. Dekat dengan makam Ibrahim, waktu Nabi melaksanakan ibadah haji, mereka menceritakan peristiwa yang berlaku. Nabi pun duduk termenung. Kemudian lantas Nabi pun diwahyukan Allah SWT, keputusan yang benar adalah keputusan yang Ali telah putuskan. Tuan-tuan lihat, kita mau fahamkan dari sudut peruntukan pembahagian ni. Yang pertama tu dapat 1/4 kerana dia menyebabkan 3 orang di atasnya mati. Yang ditarik itu pula hanya mendapat 1/3 kerana dia menyebabkan 2 orang di atasnya mati. Yang seorang itu menyebabkan kawannya mati, jadi dapat separuh. Dan yang atas tu dia tak tarik sesiapa pun. Kalau ditarik, maka pembahagiannya akan berbeza lagi lah tuan-tuan. Jadi 1/5 pula. Sekarang tidak, dia tidak tarik siapa, maka dia dapat penuh. Ganjaran, balasan dengan kematian itu dibayar sebanyak 100 ekor unta. Tuan-tuan ni boleh kat sekalian, ini adalah kebijaksanaan, ilham yang Allah berikan kepada seseorang manusia. Jadi kerana ikhlas, ahli sihir ini sekarang mendapat ilham daripada Allah SWT. Lantas dia bercakap dengan mudah yakin kepada Fir'aun. Kata-kata ini makin membungkamkan Fir'aun. InsyaAllah kita akan lihat dalam video akan datang lanjutan daripada dialog ini. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.